Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Apa khabar semua? Okey. Untuk hari ini Ustazah akan mengajar kamu subjek Imla bagi tahun 4. Baiklah, kita teruskan seperti mana kamu sudah mengenali Ustazah kan? Teruskan. Okey, semua kenal Ustazah. Ustazah Arina Hafizah binti Abdullah, Ustazah Arina. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran Imla ya. Okey, buku apa yang kita akan gunakan? Okey. Ustazah nak semua orang mesti ada 3 buku ni ya. Okey, walaupun buku belum dapat lagi tak apa, kita guna dulu yang online. Ustazah kamu nak maaf, Ustazah nak kamu mesti ada buku teks online. Okey, Imla tahun 4, buku aktiviti yang sudah ibu bapa kamu belikan dan juga buku tulis. Okey, kita teruskan kepada kandungan buku teks kita. Okey. Baiklah, murid-murid buka semua sekali buku teks online kamu bagi muka surat kandungan. Okey, semua dah buka. Tengok bawah ni, muka surat kandungan. Okey, kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada tahun ini. Okey, yang pertama, pelajaran pertama. Cuba besarkan dulu Pelajaran pertama, huruf hamzah di awal, di tengah dan di akhir kalimah. Jadi untuk pelajaran pertama nanti kita akan belajar tiga kedudukan huruf hamzah yang mana berada di awal, di tengah dan juga di akhir kalimah. Okey, seterusnya pelajaran kedua. Hamzah ditulis di atas huruf waw. Kita akan tengok macam mana hamzah tu ditulis di atas huruf waw. Untuk pelajaran ketiga, huruf lam, alif lam ta'rif. Ada 2 alif lam ta'rif. Yang pertama lam al-qamariyah, yang kedua lam asy-syamsiyah. Jadi kita akan tengok satu persatu untuk tahun ni. Jadi untuk seterusnya, kita pergi kepada pelajaran pertama. Okay, buka muka surat pertama kamu. Okay. Pelajaran pertama. Kita baca sama-sama boleh kelas. Huruf hamzah di awal, di tengah dan di akhir kalimah. Okey, kita akan tengok huruf hamzah ni ada berada di tiga kedudukan. Yang pertama di awal, yang kedua di tengah dan yang ketiga di akhir kalimah. Okey, jadi ada 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada unit pertama. Huruf hamzah di awal kalimah. Huruf hamzah di awal kalimah. Okey, kita baca dan fahami dalam kotak pink ni. Saya nak kamu semua baca sama-sama boleh? Okey, 1, 2, mula. Huruf hamzah, yakni hamzah di awal ialah huruf hamzah di awal kalimah ditulis di atas huruf alif. Okey, di atas huruf alif. Jadi maksud kat sini huruf hamzah ni apabila kamu berjumpa huruf hamzah, kita akan tengok kedudukan di awal. Macam mana kita nak tahu di awal? Dia mestilah huruf hamzah itu di awal kalimah. Okey. Alif tu di awal kalimah dan atas alif tersebut mempunyai huruf hamzah. Dan mestilah diletak di awal kalimah. Ingat kata kunci ni ya, di awal kalimah. Okey. Teruskan, kita tengok contoh. Saya kecilkan. Oh, tak boleh. Okey, tak apa. Okey, kita tengok contoh hamzah di awal kalimah beserta ayat dan ayat. Okey. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, baca sama-sama amara. Okey. Kita tengok contoh ayat. Amarani rabbi bis salati.
Okey, kita tengok hamzah. Di mana huruf hamzah itu berada? Di awal kalimah. Ni kalimah ya, ni kalimah. Okey. Di mana hamzah tu diletakkan? Di atas huruf alif. Jadi, itu menunjukkan salah satu contoh hamzah di awal kalimah. Baiklah, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Amala. Kita tengok contoh ayat. Baca sama-sama ya kelas. Amali muallimun. Okey, kita tengok huruf hamzah di awal kalimah. Okey, hamzah itu terletak di awal kalimah dan hamzah itu diletakkan di atas huruf alif. Baiklah, kita faham. Okey, seterusnya contoh ketiga. Abun. Okey, tengok kat mana abun itu diletakkan? Okey, contoh ayat. Abdullah bin Abi Aufi. Ya. Okey, kita tengok ni awal kalimah kalimah awal ada dua kat sini huruf hamzah, di atas huruf alif ada dua kalimah. Kalimah pertama abi, kalimah kedua aufi. Okey, jadi nampak kat sini terdapat dua kalimah yang di awalnya wujudnya huruf hamzah di atas alif. Okey. Kita tengok contoh yang keempat. Anfun. Okay, contoh ayat. Damun yakhruju min anfi. Okay. Di mana okey, baiklah, saya nak terangkan yang mana kalimah ini terletak di dalam satu ayat, ianya terletak di hujung ayat. Akan tetapi hamzah itu tetap berada di awal kalimah. Di dalam satu kalimah ia diletakkan di hadapan sekali di awal. Jadi anfi ini adalah contoh kepada hamzah di awal kalimah. Okey, seterusnya yang terakhir amirun. Ya, contoh ayat. Amirul mu'minina. Okey. Ni di awal kalimah dia terletaknya huruf hamzah di atas huruf alif. Jadi kita dapat lihatlah kan semua contoh yang kita sebutkan tadi semuanya menunjukkan huruf hamzah di atas huruf alif yang kedudukannya berada di awal kalimah. Tapi di dalam perbezaan ayat ada wujudnya di hujung ayat dan juga di tengah ayat. Okey, faham ke kelas? Okey. Kita tengok contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok. Okey, kita tengok yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 4 hingga 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Okey. Kita sadaqallahul azim. Okay. Baiklah, kita tengok. Kita tengok contoh warna di sini. Ada berapa huruf hamzah di awal kalimah? Kat sini terdapatnya 4 tempat di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 hingga 5 ini ada 4 contoh. Baiklah, kita akan nampak kat sini ada 4 contoh huruf hamzah di awal kalimah. Yang pertama, unzila. Yang kedua, sama juga ayat dia, unzila. Okey. Yang ketiga, ulaika. Yang keempat, ulaika. Sama juga ya. Okey, jadi kat situ kamu dapat bezakan huruf yang maksudnya
huruf hamzah itu wujud di atas huruf alif yang berada di awal kalimah. Jadi itu ciri-ciri yang pertama yang perlu kita tahu. Sekian saja daripada Ustazah untuk kelas hari ini. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang, kelas yang seterusnya. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah tugasan Ustazah akan bagi link di bawah. Boleh kamu tengok. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.